Man. Telefon. Salam. Okay, 10.45 kita mula. Ya, saya. Mamat, suara tak keluar. Sorry, saya lupa tekan mic. Okey, lagi sekali. Okey. Maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali. Diharap para guru telah recharge energi dan dapat memberikan tumpuan 100% kepada slot kita yang kedua iaitu Quizy Super. Saya yakin dan percaya slot ini dapat menarik minat guru kerana majoriti murid kita sukakan aplikasi ini. Betul kan? Okey. Tanpa membuang masa, kita teruskan program kita dengan slot yang kedua yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Cikgu Herman bin Muhammad Ghaffar. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Herman merupakan guru daripada Sekolah Kebangsaan KLIA Sepang. Beliau juga merupakan Quizy Super Trainer. Apa khabar Cikgu Herman? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Herman untuk meneruskan slot yang kedua iaitu Quizy Super. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Amal. Cikgu Amal pula, Cikgu Amal. Maafkan saya. Tak apa. Maaf ni dia lain sikit. Okey, sebelum kita mula, saya minta cikgu-cikgu join dulu. Link yang saya bagi tu. Sebab bahan kita semua dalam tu, jadi kita akan buat secara interaktif teruslah. Semua bahan tu sebenarnya dalam quizzes je. Okey, jadi saya minta cikgu-cikgu join dulu link yang saya bagi. Okey, baru ada seorang ni.
Okay, ada 2 dah. Cikgu share semula link. Ada yang minta share lagi sekali link. Okay. Okey cikgu, untuk sesi yang quizzes ni kita ada sijil daripada pihak quizzes. Okey, jadi lepas sebelum habis sesi nanti saya akan bagi link untuk cikgu-cikgu isi untuk dapatkan sijil teruslah. Okey, daripada quizzes Asia Pasifik. Okey, sementara menanti cikgu-cikgu masuk ni sedikitlah pasal saya Hemam Muhammad Ghaffar seperti yang diberitahu oleh Cikgu Amal tadi, penolong kanan pentadbiran SKKLIA. Saya juga adalah seorang Google Certified Trainer sama dengan Cikgu Zaf. Okay. Tu sifu saya lah tu. Dia yang memaksa saya untuk ambil sijil trainer ni. Selain daripada tu saya juga DCE level 1 dan level 2 seperti yang sedang berlangsung sekarang ni. Okay. Dan baru-baru ni saya ambil bengkel untuk quizzes. Kalau macam cikgu semua tahu, bukan kita lah kot, saya mula-mula kelas untuk kelas atas talian sebelum yang KPM arahkan sekitar bulan 3 last year tu, saya guna dulu quizzes ni, belajar sendiri apa semua, dan Google Meet masa tu memang ini antara platform yang saya gunakan secara kerap lah pada awal-awal quizzes. Lepas tu dah lama-lama sebab dah terlampau banyak kali guna agaknya, bukan murid je bosan, saya pun bosan. Jadi saya pun berubah ke platform-platform lain. Tapi baru-baru ni saya berpindah sekolah. Saya berpindah sekolah daripada SK Cyberjaya, saya berpindah ke SK KLIA. Jadi dekat situ dia punya majoriti murid pula bukan seperti apa yang saya ada di SK Cyberjaya, yang mana hampir 98% muridnya mempunyai fiber optik punya internet. Masing-masing ada Unify, ada Times, okay. Dia punya kelajuan internet pun kalau dekat cyber tu ada sampai 1 gigabyte per second. 1 Gbps laju lah daripada kita pakai Unify tu. Okay. Bila saya berpindah ke SKKLIA, yang kebanyakan muridnya pula hampir separuh, lebih daripada 50% menggunakan data secara top up. Maknanya kalau kita guna Google Meet tu, kalau saya on video, murid pun on video, hampir 1 gig lah kot untuk satu sesi selama 1 jam habis data dia. Jadi saya tak boleh nak mencuba aplikasi-aplikasi lain, jadi saya kembali kepada quizzes dan Kahoot. Jadi selalu pun saya bagi quizzes, bukan semualah saya buat sendiri pun soalan, jarang-jarangnya. Kecuali kalau saya cari-cari soalan tu tak ada yang kena dengan kelas saya akan buatlah. Kalau tak, kita gunakan apa yang kawan-kawan kita dah share tu. Okay? Jadi baru-baru ni bila saya masuk ke bengkel untuk Super Trainer, rupanya ada banyak lagi features yang ada dalam quizzes ni yang boleh kita gunakan, terutamanya dalam merekod kita punya PBD. Salah satunya adalah quizzes lesson. Quizzes ni pada mulanya dia adalah percuma secara seluruhnya. Tapi lepas dia buat features berbayar, ada beberapa penambahbaikan. Lesson tu pun dulu sebahagian daripada yang berbayar, tapi sekarang yang percuma pun boleh guna. Tetapi ada beberapa kekangan lah. Jadi hari ni saya akan tunjukkan beberapa perkara atau beberapa features yang kita boleh gunakan sepanjang kita punya PDPR ni, terutamanya dalam memberi homework dan juga merekod evidence untuk kita punya PBD. Okay? Kenapa ada daripada jauh ni? Saya nampak nama-nama yang okay. Ni kali pertama kot saya berjumpa dengan cikgu-cikgu, kecuali ada beberapa orang yang memang saya selalu sangat jumpa. Okay, kita mulalah. Sekarang ni kita ada 22 orang. Saya tak tahulah sempat atau tidak dalam masa 1 jam lebih sikit ni.
Okay, tapi kalau cikgu perasan saya ni cakapnya laju. Kalau katalah saya terlampau laju, kalau cikgu nak tanya apa-apa, cikgu boleh je tanya. Okay, boleh je tanya. Cikgu Syam mengambuikan saya. Okay, kita mula sekarang. Okay, ni sedikit propaganda pasal nama saya. Okay, tu tadi telah diberitahu pun oleh Cikgu Amal. Okay, kita mulakan dengan slide lah. Okay, quizzes bukan sekadar kongsi latihan. Okay, jadi sebelum ni saya sendiri akan gunakan quizzes untuk beri tugasan, sama ada menggunakan Telegram, WhatsApp ataupun nak cantik dia punya record, saya akan masukkan semua latihan quizzes ni ke dalam Google Classroom. Jadi dalam Google Classroom, quizzes ni dia macam kita guna Google Form. Markah tu boleh dapat secara automatik. Okay, ni salah satu aplikasi yang boleh diintegrasikan dalam Google Classroom. Jadi markah tu boleh kita dapat secara automatik, jadi menjimatkan masa untuk kita menanda. Okay. Okey, ini adalah pecahan tugasan guru semasa kita sedang melakukan PDPR. Okey, Perak fasa 2 Okey, Selangor baru fasa 3. Tapi kita tak tahulah bila kita akan bersekolah. Masih tak tahu lagi bila kita akan bersekolah sebenarnya. Tapi inilah yang kita lakukan sepanjang kita melaksanakan PDPR. Yang mana kita merancang kandungan pengajaran selari atau tidak selari dalam kita punya pelaporan SPDPR tu kan. Okay. Selain itu kita juga melakukan penilaian sama ada formatif atau sumatif, edar nilai kerja rumah, semak tugasan dan berikan maklum balas, berhubung dengan ibu bapa, dan yang paling penting setiap sesi PDPR kita mestilah menarik minat murid. Okay, kalau dekat sekolah saya, selain daripada quizzes ni, sekarang ni diorang sibuk dengan Bluecard. Okay, murid-murid gajilah nak explore Bluecard tu sebab dia boleh hack lah, boleh race lah. Tapi bila buat untuk murid-murid tahun 6, diorang macam tak berminat pula. Sebab lebih pada murid-murid tahap 1 saya rasa. Okay. Bagaimana kalau saya katakan quizzes boleh lakukan semua ini? Sebenarnya quizzes ni selain daripada kita share je, dia ada semua. Dia ada satu sistem pelaporan yang sangat menarik, sangat mudah untuk kita pindahkan ke dalam laporan kita punya PBD. Sebagai evidence kita punya PBD juga. Okay. Apa itu quizzes? Okay. Quizzes adalah satu platform pembelajaran atas layar yang amat mudah dibina untuk pembelajaran interaktif dan juga membuat latihan serta penilaian sama ada secara selari ataupun pembelajaran tidak selari. Okay, kalau kita kalau kita selalunya quizzes ni jarang-jarang sangatlah. Okay, jarang-jarang sangatlah kita nak buat soalan tu sendiri. Kan? Quizzes ni kalau macam saya katalah dah habis ajar, dah habis penerangan, mungkin ada masa kadang-kadang murid cikgu kita nak main quizzes. Okay, jadi kita akan terus dia search, save, edit, lepas tu kita dah jadi hak milik kita dan kita terus sharekan kepada murid. Itu cara paling mudah lah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cara yang kita boleh dapatkan bahan-bahan dalam quizzes ni. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kerana quizzes ni ada lebih 30 juta soalan dan bahan pembelajaran dari pelbagai subjek. Okey, macam-macam subjek ada. Kalau nak quiz kemerdekaan pun dah malas nak fikir, kita pun bagi. Sekali ada dalam soalan tu, dia tanya siapa Perdana Menteri kita sekarang. Tak ada pula nama Datuk Seri Ismail Sabri. Okey, kita baru bagi. Rupanya tak ada nama Datuk Ismail Sabri tu dalam tu. Yang ada kat dalam tu Tuan Dr. Mahathir. Rupanya soalan tu dah hampir 2 tahun. Kita pun main share je, tak baca pun soalan sebab nak cepat. Okay, quizzes juga mudah untuk tugasan yang ringkas dan juga untuk record. Okay, maklum balas segera, ni menjimatkan masa. Selain daripada tu, quizzes ni dia punya fungsi adalah untuk tunjuk ajar, penilaian dan juga pentaksiran. Okey, libatkan semua, bukan hanya yang terpantas dan paling suka bercakap. Okey, kalau dalam kita punya quizzes, selain daripada kita boleh share
self-paced, salah eja pula, self-paced yang mana murid menjawab dengan masa sendiri. Kita juga boleh gunakan instructor pace. Okay, bila ni saya cakap je, nanti baru saya tunjuk. Okay, sekarang sesi bercakap-cakap. Okay, murid boleh menyertai sesi dari mana saja dan akan sentiasa dapat melihat soalan pada device mereka sendiri. Kalau kita bandingkan dengan Kahoot, Kahoot soalannya hanya terpapar di dalam slide presenter. Maknanya dekat cikgu punya slide. Dekat murid cuma ada jawapannya. Tu Kahoot. Tapi baru-baru ni saya test ada satu features Kahoot yang boleh. Tapi masih tak digunakan secara meluas. Okey. Gamifikasi memberikan motivasi kepada pelajar untuk terus membaki pencapaian dalam setiap percubaan. Okey. Lepas tu dia juga mempunyai features mudah diakses seperti language support, image zoom dan read aloud. Read aloud ni bila kita share terutamanya untuk murid-murid tahap 1 ataupun prasekolah, dia boleh aktifkan read aloud ni punya features. Maknanya soalan itu akan dibacakan. Tapi saya tak pernah cuba pula yang bahasa Melayu. Takut quizzes tu tak boleh faham bahasa Melayu. Nanti kalau tu cikgu boleh cuba saya cuba yang bahasa Inggeris saya tu, ya betul lah dia boleh baca. Okay, dia bacakan soalan. Jadi murid tu terus memberikan jawapan. Okay. Jimat masa dengan quizzes. Yang ni paling cikgu-cikgu sukalah. Cari dan ubah soal bahan tersedia dengan pantas. Kita boleh save and edit. Lepas tu dia ada juga fungsi teleport. Okay? Teleport tu boleh kita tengok soalan tak cukup, kita nak gabungkan dengan set lain yang kita cari. Kita cari soalan ada 10. Kita nak 30 supaya kita boleh pergi ke dapur ke kejap. Okay? Pergi ke toilet ke sambil-sambil budak tu jawab. Kita boleh buat benda sampingan. Benda-benda yang penting lah. Jangan cikgu tinggalkan budak tu terkapai-kapai pula. Okay. Kita tengok ada 10 soalan, kita tak cukup, kita boleh gunakan fungsi teleport dalam tu. Okay. Dapatkan data dan balut balas tanpa perlu semak tugasan. Okay. Semak tugasan ni sebabnya dia dah auto semak. Okay. Kita dah setkan jawapan-jawapan dia, jadi dia dah auto. Pelajar boleh sertai sesi menggunakan pautan dan kod. Macam saya share tadi, itu adalah pautan. Okay, yang pada macam saya share tadi adalah pautan dan kalau kita live kita boleh share je kod. Jadi murid boleh akses benda tu daripada mana saja. Sama ada menggunakan telefon, menggunakan iPhone, menggunakan iPad, menggunakan tab, menggunakan laptop ataupun menggunakan PC. Sama saja, apa saja peralatan device dia masih boleh gunakan. Okey. Integrasi dengan LMS seperti Google Classroom dan Canvas. Canvas ni kita tak pakai lah dekat Malaysia. Tak glamour sangat kat Canvas. Dia lagi LMS lain seperti Schoology. Itu pun kita tak pakai. Selalunya kita akan gunakan Google Classroom. Okay? Kita akan gunakan Google Classroom sebabnya kerajaan dah laburkan banyak juga untuk LMS ni. Tapi tak pastilah saya berbayar atau tidak. Ataupun itu sebahagian daripada CSR daripada Google, tapi kita dapat Google Classroom dan semua features apps dalam Google secara percuma. Untuk cikgu-cikgu yang ada akaun, ada ke cikgu yang tak ada akaun? Okey, cikgu-cikgu yang ada akaun ada 5 tu, jadi gunakanlah sepenuhnya. Gunakanlah sepenuhnya seperti kita punya Google Meet boleh 250, kita ada storage yang besar 5 terabyte untuk Google Photo, Google Drive, cikgu nak isi lori rumah dalam tu pun boleh. Okay, muat. Jadi gunakan sepenuhnya. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita pakai yang Google Free tu 15 gig je untuk semua aplikasi. Okay. Okay, kita buat aktiviti yang pertama. Adakah cikgu mempunyai akaun quizzes? Okay, ada 12 orang, 13 orang menjawab. Oh, seri sekarang. Tiada lebih daripada ada. Oh, okay. First time ni, tiada lebih daripada ada. Okay, kita ada 7 orang ada, 8 orang tak ada. Tadi mula-mula ada tu
macam jauh je meninggalkan tiada. Lepas tu tiba-tiba potong tangkona. Okay, jadi tiada tu lebih pula pada yang ada. Okay, kita share sebulan link kejap Right, tu dia link. Okay, ini dalam quizzes lesson kita ada spin of name, wheel of name. Macam kita pakai wheel of name tu. Okay, saya nak bersoal jawab lah. Sebab saya cakap dengan screen saya bosan pula rasanya. Okay, Cikgu Aliza. Cikgu Aliza jawab ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, cikgu memang tak pernah guna quizzes Macam mana? Cikgu memang tak pernah guna quizzes. Pernah tapi untuk aktiviti anak je lah. Oh, okey. Tak apa. Lepas ni kalau cikgu nak, lepas ni mungkin cikgu terbuka hatilah nak guna macam nak suruh orang vaksin pula. Okey. Kita tengok tu Cikgu Aliza punya jawapan. Saya nak try lah. Sebab kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada ni. Okey, saya boleh tahu siapa yang jawab tapi saya tak tahu apa jawapan dia. Kecuali last nanti. Sebab ni tak ada benar salah. Okey, Cikgu Zaridah. Cikgu Zaridah. Ya, saya. Cikgu ada ke tak ada? Ada. Alhamdulillah. Maknanya ada seorang ada seorang tak ada. Alhamdulillah. Okey. Saya tak ada. Tak ada? Serius tak ada. Cikgu ada tapi quizzes je tak ada. Ya. Okey, tak apa. Nanti kejap lagi kita tengok daripada mula. Okey, kita tengok daripada mula macam mana kita nak set account. Okey, seorang lagi dapat. Tak jumpa orang yang ada ni. Alamak, ada nama GB lah tadi. Takut saya dah. Guru besar saya tu. Rasib web bukan hijau merah. Tu saya dah tahu dah siapa. Okey, Cikgu Mas. Lama dah, saya dah lupa lah. Saya dah buat lama. Ada tapi dah tekan. Lama tapi ada tapi dah lama. Sebab anak saya yang ajar. Tak apa. Maknanya ada lah. Cikgu jawab ada ke tak ada tadi? Saya tak jawab tadi. Oh, tak jawab. Macam mana nama boleh masuk lah? Ajaib ni. Okeylah, cukup lah tu. Asyik tak ada je. Quizzes ni pun tak patut lah. Sepatutnya kenalah bagi jawapan yang ada kan. Barulah kita dapat perbezaan dia. Okey, tak apa. Ini cara kita nak gunakan quizzes dalam lesson sebenarnya cikgu. Yang ni saya integrasikan macam mana saya nak ajar. Saya susun slide saya. Lepas tu saya buat soalan-soalan macam ni lah. Tak adalah soalan saya tanya ada quizzes ke tak ada. Saya ajar sains kan. Okay. Jadi saya tanyalah soalan sains. Okay. Ataupun saya nak buat starter. Starter dia macam sekolah ni TS25 kan. RPH-nya guna 3 pelajaran ke 5 pasal nidam lagi? Apa dia? RPH-nya dia ada apa? Sama dengan sekolah amanah ke Cikgu Liza? Lebih kurang lah tapi tak sepenuhnya. Okey. Kalau macam dekat sekolah saya dia akan dia tak ada 5 pasal nidam tu. Dia guna 3 episod pembelajaran, pemula, aktiviti utama dan juga penutup. Jadi masa dekat aktiviti pemula tu kalau kita nak tanya murid apa khabar anda hari ni ataupun soalan yang gerun sikit kerja rumah semalam dah siap ke belum? Okey. Itu antara. Lepas tu kita akan tengok ramai yang left daripada Google Meet. Terus tak jawab. Okey. Jadi kita pun tinggal sikit je dalam tu. Tapi lepas 10 minit dia akan masuk balik lah selalunya. Dia tak nak jawab yang mula-mula tu je. Okey. Soalan kedua. Okay, 6 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita ada 21 jawapan daripada 20 orang. Sebenarnya saya boleh tengok je siapa yang jawab, siapa tak jawab. Okey. Ni yang tak jawab lah. Cikgu Maria tak jawab. Cikgu Hazalina. Okey, kita boleh tengok murid jawab ataupun Jawab tapi dia time's up.
Oh, dia memang laju sikit. Saya bagi 30 saat je. Oh. Masa dah habis. Sebab Cikgu Liza cikgu bagi saya 1 jam je. Jadi saya banyak cerita. Nanti Lebih tak apa. tak boleh. Saya baru dapat turn sembahyang Jumaat. Jadi saya kena pergi awal. 3 jam atau lebih. Okey, kebanyakannya akan ambil masa 3 jam atau lebih sebab kita selalunya akan prepare untuk 1 minggu. Okey, 1 minggu jadi kita akan prepare ambil masa 3 jam atau lebih. Lebih daripada apa yang kita lakukan apabila sekolah bersemuka. Kalau sekolah bersemuka tu kita dah, benda tu dah ada dalam kepala otak kita. Okey. Ataupun mungkin juga kita tak buat RPH, kita akan jamak kan untuk 1 minggu, hari Jumaat tu kita nak hantar baru kita buat laporan. Kita tak buat rancangan. Okay? Kita buat rancangan, kita tak buat rancangan, kita jamak kan laporan pembelajaran seminggu kita hantar, send terus. Okay? Macam kalau kat sini dia guna online sepenuhnya. Okay, saya pun boleh tengok lah sebab dia orang tak tahu ke yang saya boleh tengok bila dia edit apa tugasan tu sebenarnya, RPH dia tu. Okay. Kebanyakannya mengambil masa 3 jam atau lebih. Lepas tu ada 2 orang yang saya tidak sediakan. Kita ada pegawai JPN ke PPD ada lagi ya. Ni yang menggerunkan saya ni. Okay. Kita ada 2 orang yang tidak sediakan. Mungkin dia swasta kan kot. Dia punya tu. Ataupun dia memang pegawai JPN lah. Pegawai JPN, pegawai PPD dia tak sediakan lah. Okay. Yang ni pun kita boleh panggil juga. Kita boleh dapatkan feedback daripada murid yang jawab contohlah. Okay. Okay, tak payahlah buat lama sangat lah nanti. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh integrasikan benda ni dalam kita punya apa sahaja aplikasi web base yang ada, kita boleh sharekan dalam kita punya quizzes. Siapa yang ada akaun PEDEC ataupun yang tak ada, cikgu klik je open in a new tab ke apa kat bawah tu. Okay. Lepas tu cikgu jawab guna yang ni. Okay. Dia akan keluarkan cikgu punya ni lah. Okay. Bagaimana pendapat anda tetapi DPR? Cikgu gerakkan dot ni. Pergi dekat hijau ke dekat merah. Jadi saya boleh tengok lah jawapannya dekat sini. Okay. Ni akaun PEDEC. Okay. Ni kita ada. Ni dia sekali dengan bengkel saya hari tu. Okay. Sekarang kita ada 4 orang dalam ni. 4. Okay, ada yang dah masuk. Okay, siapa yang dah gerakkan tu. Okay, jadi jawapannya kita boleh tengok dekat sini. Okay, kita boleh tengok secara terus. PEDEC ni dia ada banyak. Okay, kalau macam dalam quizzes ni kita tak ada drawing apa semua. Kalau kita ada soalan yang kita nak suruh budak lukis ataupun tanda kan, kita boleh gunakan PEDEC ataupun Nearpod. Ini yang lain lah cikgu. Okay, ni saya nak tunjukkan je. Apa yang kita boleh masukkan dalam quizzes lesson ni sebenarnya. Okay, dah ramai. Oh, ada yang menjawab ni. Cikgu Nora Malina. Lari pula dia. Okay. Okay, dia akan gerak-gerakkan. Okay, kat sini lah jawapannya. Kalau kita buka PEDEC, baru kita nampak respon tu semua. Okay, kita teruskan. Okay, kita juga boleh masukkan Mentimeter. Okay, kita juga boleh masukkan Mentimeter. Dia akan hasilkan word cloud. Okay, word cloud. Jadi cikgu boleh masuk dalam Mentimeter ni kebaikan PDPR pada pendapat anda. Nanti masukkanlah. Contohnya penat ke? Kebaikan pun boleh jawab penat kan? Okay, kebaikan ramai terdik ICT. Okay, submit. Okay, dan saya boleh tengok jawapannya di sini. Okay. Semua di atas pun ada. Okay, tu makin ramailah belajar benda baru, kerja tak tentu masa. Oh, kebaikan je tu. Okay, nak menangis. Tu jawapan-jawapan barulah. Okay, nak menangis pun ada. Siapa yang nak menangis tu? Okay, makin banyak lah jawapan dia. Okay, tu yang kita boleh
check daripada word cloud kita. Ni kalau kita nak masukkan dalam kita punya quizzes lesson. Okay, kita boleh juga masukkan word wall. Okay, boleh juga masukkan word wall. Okay, jadi ni saya tak tunjuk lah sebab saya nak terus ke dalam kita punya sesi bengkel ke, tunjuk ajar ke apa pun saya tak tahulah nak cakap. Okay, tapi kita akan tunjukkan sebab tadi ramai 8 versus 7. 8 yang tak ada account, 7 yang ada account. Okay, ni contoh kita nak embed semua apps dalam tu. Okay, sekarang kita stop dulu. Saya stop dulu saya punya lesson ni. Okay. Oh, dia ada top scorer Tak payahlah kot. Ni sebab soalan dia tak ada betul salah pun. Kalau ada betul salah baru syok. Okay. Okay. Kita akan mulakan dari mula. Okay, dari mula maknanya saya kena keluar dulu. Pakar quizzes ni. Okay. Mula-mula untuk mula, cikgu type je quizzes. Okay. QUZZIZZ.com. Okay. Cikgu akan dibawa ke quizzes punya website lah. Lain pula. Salah je ke apa saya ni? Apa max goal kat ni? Okay, Google je lah. Okay, dah akan jumpa. Alright. Okay, saya ni dah ada account. Okay, saya punya account, super account. Okay, kita log out dulu. Okay, untuk paparan yang baru masuk, dia akan jumpa paparan seperti inilah. Okay, paparan seperti ini. Jadi kita, kalau yang tak ada account, kita boleh sign up ataupun klik je login. Login, continue with Google. Okay, jangan cakap tak ada account Google pula. Kalau quizzes tak ada, saya boleh terima lagi. Akaun Google tak ada. Cikgu punya akaun Delima tu Google lah cikgu. Okay. Tu hak bilik Google. Okay, jadi cikgu klik yes tu, kita buka lah akaun Delima. Cari akaun Delima, moedl.edu.my. Okay. Saya tak boleh pakai akaun Delima saya sebab akaun Delima saya ni dia dah jadi super account. Jadi saya pakai akaun mana yang tak super lagi lah. Okay lah, ni Cikgu Herman ni pakai e-didik. Okay. Okay, bila masuk, dia akan ada basic account lah, dia tulis macam tu. Basic account, upgrade to super. Jadi, itu semua dia punya cara-cara dia nak promo dia punya interface lah. Okay, jadi kita terus je nak buat soalan, konon-kononnya. Okay, konon-kononnya. Ataupun kita tak berapa rajin nak buat soalan, kita terus je nak buat, kita nak cari soalan lah. Kita nak cari soalan. Soalan pasal apa Okay, makanan makanan Malaysia lah kot. Okay cikgu. Sekarang ni kalau cikgu perasan, bila kita search, dia ada macam ni. Lepas tu kat ujung ni dia ada quizzes library. Lepas tu dia ada my library. Cikgu pastikan dekat sini mesti quizzes library. Kalau tidak nanti tak jumpa. Kalau my library tu kalau ada cikgu buat collection tak apa. Dia boleh cari. Kalau tak ada jadi masalah. Okay. Cikgu tak boleh cari pun dalam quizzes. Padahal boleh je. Cuma cara yang ujung ni kita kena betulkan. Okay. Lepas tu kita boleh set juga filter dia. Okay. Kita boleh filter. Mungkin ni kita take bahasa Inggeris. Kita nak dalam bahasa Melayu. Okay, kita carilah bahasa Melayu. Dah ada banyak bahasa. Bahasa Jawa pun ada cikgu. Okay, dah ada kot. Okay. Okay, cikgu klik kat situ. Lepas tu cikgu apply lah. Ataupun cikgu nak set, nak soalan tu ada berapa. Dalam cikgu punya tu. Kita nak main lama sikit. 11 hingga 20. Okay. Jadi kita dah jumpa lah. Ada satu makanan ni. Contoh dia. Dekat sini atas, teka nama makanan popular di Malaysia. Lepas ni kita cubalah cikgu Lepas tu cikgu tengok kalau dekat bawah-bawah ni dia ada quizzes, dia ada tanda super. Tanda super macam ni, kalau tu kita tak boleh pakai. Sebab kita punya account free. Kalau kita punya account super, kita boleh je copy orang ni punya. Okay, mungkin dia ada taruh benda-benda yang ganas-ganas sikit lah cikgu. Okay, ni kita boleh preview, tengok macam tu je. Okay, kita tak boleh nak dapatkan bahan ni. Okay, kita tak dapat bahan ni. Jadi
Ini cara yang pertama. Kita cari, okay. Kita dah dapat dah. Okay, ni soalan. Kita review lah sikit soalan dia. Okay, cantik. Macam tu je review je kan. Cepat. Kita tengok nombor 1 ada. Lepas tu tengok sampai bawah. Okay, bagus. Ada 20. Soalannya apa kita tak tengok pun. Okay, tapi cikgu nak guna tu. Kalau cikgu nak buat PBD, cikgu tengok betul-betul lah cikgu Okay, ni kita nak jadikan kita punya. Kalau tak nanti Wan Alha ni yang dapat report dia. Okay, kalau kita tak copy and edit, Wan Alha tu akan dapat report dia. Jadi kita tak dapat lah. Kita nak simpan kita punya record tak dapat. Jadi kita klik copy and edit. Okay. Okay, dia akan keluar macam ni. Teka nama makanan Malaysia. Okay, kita tukarlah sikit-sikit. Kita buang je popular. Okay, contoh dia. Lepas tu ini makanan tak ada kot subjek makanan dekat sini. Okay, kita tulis others, klik others, save. Okay, gambar dia tak berapa cantik. Kita nak tukar kata kan. Okay, kita nak jadikan hak milik kita betul-betul lah. Okay, saya nak buat gambar apa ni? Saya gambar saya je. Okay, saya buat lambang sekolah saya. Contoh je lah tu. Okay, kalau cikgu ada gambar cikgu bubuh lah. Jadilah hak milik cikgu. Tapi kita tak nak lah orang tahu kita ni kopi orang punya kan. Okay, kita tak nak orang tahu. Kita je nak pakai. Kita tukar public ni jadikan private. Jadi orang lain tak dapat tahulah. Kita je lah yang guna. Orang lain tak dapat guna bahan kita. Bukan bahan kita pun. Bahan yang kita dah edit. Okay, dah settle semua. Ataupun cikgu nak tambah soalan, nanti kita tengok. Okay, kita publish. Publish. Okay, sekarang kita dah boleh pakai lah. Sebab nama pun dah tukar. Test. Tu nama saya lah tu. Okay. Sekarang kita nak main pula. Kita nak main. Kita ada dua cara main. Sama ada kita nak assign homework ataupun kita nak main secara live. Okay, assign homework kalau kita nak bagi murid guna quizzes ni semasa luar talian. Okay, luar talian maknanya kita dah bagi dia nota, bagi dia apa semua. Kita nak bagi dia penilaian. Okay, kita bagi quizzes ni assign homework lah. Jadi kita tak payah tunggu pun. Kita tunggu report je nanti. Tapi sekarang kita nak main live. Okay, kita nak main live. Kita start live quiz. Okay, ni yang saya cakap tadi. Kita ada instructor paste. Instructor paste ni saya kena klik setiap soalan. Okay. Okay, maknanya soalan nombor 1. Semua dah jawab, baru saya klik. Dia akan pergi soalan nombor 2. Kalau semua dah jawab nombor 2, saya klik lagi. Baru dia pergi soalan nombor 3. Macam tu. Tapi hari ni kita nak main secara student pace. Cikgu punya masa sendiri, saya akan main klasik. Kita ada klasik, team dan test. Apa bezanya? Klasik kita main secara individu. Okay? Secara individu dan pelaporannya pun secara individu. Ni biasa guna kot. Okay? Biasa. Yang ni klasik ni biasa. Kita ada team. Team setiap pasukan akan dibahagikan, setiap kelas akan dibagikan kepada beberapa pasukan. Okay, beberapa team. Okay, contohnya ada 20 orang, kita bagikan 5 orang satu, 5 grup. 5 grup jadi 4 orang satu kumpulan. Okay, macam tu. Kita boleh main secara team. Dia punya paparan akan secara pasukan tetapi reportnya masih secara individu. Okay. Hari ni kita akan cuba team sebabnya klasik ni saya rasa cikgu-cikgu dah biasa guna. Jadi untuk team hari ni kita ada 68 orang dalam ni. Saya akan buat maksimum 8 pasukan. Okay. 8 pasukan. Okay. Kita dah main team. Jadi, okay, tu team. Lepas tu test. Test ni saya gunakan macam dekat Selangor dia ada soalan MGB hari tu untuk modul. Test adalah cara lain untuk kita bagi ujian secara atas talian. Dalam test tak ada redemption question, maknanya tak ada, kalau dah salah, salah lah. Okay, tak ada redemption question dan juga ada masa yang kita boleh tetapkan untuk test. Okay, katalah saya ada 100 soalan. 100 soalan tapi saya akan bahagikan soalan tu kepada beberapa set. Satu set mungkin saya buat dalam 30 soalan. Okay, 30 soalan. Jadi setiap murid akan dapat set soalan yang berbeza. Itu dia punya cara lah. Itu untuk lesson saja. Yang itu untuk super. Yang free tak boleh lah. Test sajalah yang boleh.
Okay, kalau 20 soalan, 20 soalan lah. Okay, jadi kita akan main 8 pasukan hari ni. Kita akan cuba Teams. Continue. Okay, untuk Teams, saya tak boleh share link Untuk Teams tak boleh share link. Jadi cikgu kena masuk ikut kod ni, joinmyquiz.com dan masukkan kod. Siapa yang ada dalam handphone dia Quizizz tu, terus masukkan je kod ni. Okay, kod dia 746, saya bubur dekat chat. Okay, kita cuba main masak makanan teka makanan di Malaysia. Okay, dah ada seorang masuk, Cikgu Liza. Okay, kita ada 8 pasukan. Kalau boleh semua masuk Cikgu. Baru. Okay, beza team dengan yang klasik, team tak boleh share link. Kita kena bagi kod. Okay, kita kena bagi kod. Kalau klasik tu kita boleh share link terus. Macam kat atas ni lesson pun kita boleh share link terus. Okay. Kita baru ada 7 orang Cikgu. Okay, 17. Dia akan auto masuk grup. Tapi kita boleh shuffle kalau kita tengok lah. Nanti saya bagi tahulah pengalaman saya buat team ni dengan kelas. Okay, dengan kelas. Okay. Okay, seorang lagi kita mulalah kot. Okay, saya mulalah sebabnya oi, laju dia. Oh, 100% senang masa makan Okay. Dah ada seorang salah. Bola mana yang potong tu? Syak leading sekarang. Oish. Settle masih 100% lagi. Monkey, bunnies, elephant, float semua sama. Okay. Oh, ada yang redemption question tu, dah betul lah tu. Settle dah ada salah pula.
Okay, sikit lagi. Okay, sampai kita habis ni. Oh, slot. Okay, dah habis. Okay, jadi pemenangnya nombor 3 Gajah, Monyet dan Banis Arnab. Okay, nombor 1. Okay. Tahniah, kami kalah. Cikgu Rosmah, Cikgu Wanlin, Cikgu Mas. Wow, hebat. Okay, jadi kita boleh tengoklah markah semua 100 lah ni. Okay, ni kenapa dia dapat 100 juga? Sebab ada redemption question. Okay, kita ada redemption question tu macam bagi peluang untuk kita buat pembetulan lah. Okay, Cikgu Fit nombor 1 dan paling pantas lah ni. Lebih 920 markah daripada Cikgu Wanlin. Okay, itu contoh. Reportnya masih dalam individu lagi. Ini kalau kita main secara grup. Keburukannya yang pertama sekali, kita tak boleh kalau kita dah mula, murid yang lewat tak boleh masuk dah. Okay? Murid yang lewat masuk, dia tak boleh nak join dah kita punya quizzes tu. Sebab team dia masuk je, dia cukup je orang, kita tekan je start, murid yang tak masuk lagi tak boleh nak join dah. Okay? Itu keburukan yang pertama. Yang kedua, kalau dekat sekolah, dia akan tengok pula nama kawan-kawan dia. Okay? Dia akan ada sesi condemn-mengondem, kutuk-mengutuk sebelum sesi quiz tu bermula. Jadi macam mana kita nak atasi masalah tu, dia banyak sangat cakap, kita remove dia tu. Biar dia pun tak main pada muka dia. Banyak sangat cakap. Main je lah sebab report ni masih dalam individu. Okay? Okay. Itu cara yang pertama untuk kita cari quizzes. Okay? Ataupun kita boleh juga gunakan kita punya searching engine Google ni. Okay, kita cari pasal Malaysia. Sejarah lah. Sempena baru habis hari Malaysia ni kan. Okay, kita tambah quizzes dekat ujung dia. Ni. Okay, sejarah Malaysia quizzes. Lepas tu kita tekan enter. Okay. Kita tengoklah, dia ada banyak. Okay, kita buka satu-satu. Mana yang sesuai dengan kelas kita. Okay, sejarah Malaysia. Kita tengok. Ada 10 soalan. Ni macam menarik je. Okay, kita dah tengok, dah jumpa. Okay, ataupun kita tengok ya. Soalan yang kedua pula. Okay. Ni senang, tak sesuai untuk cikgu. Kita cari yang susah sikit. Ni pun senang. Okey, jadi kita ambil yang pertama tadi. Okey, sejarah Malaysia. Jadi kita buat macam biasa, copy and edit. Okey, kita tukar sejarah Malaysia. Bengkel quizzes. Okay, public kita tukar jadi private.
Okay, lepas tu kita bubuh gambar. Okay, tadi gambar sekolah rumah saya. Okay, kita ada 10 soalan kat sini. Tapi macam tak cukup, kita nak cari lagi. Okay, kita gunakan kita boleh gunakan, okay, tunjuk sekali lagi. Dekat atas ni ada teleport, okay, teleport quiz. Kita cari pasal sejarah Malaysia. Okay. Katalah ni kuisis sejarah Malaysia. Okay, kita nak add berapa soalan dalam kita punya soalan ni. Kita ada 10. Kita tambah add sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah. Sekarang kita dah ada 15 soalan. Okay. Cikgu Herman minta maaf. Boleh lagi sekali tak yang teleport tu dekat mana? Okay, ni dekat atas ni. Dekat atas ni. Kan? Okay, kita buang balik lah. Okay. Okay, katalah gambar tu tak menarik, kita nak buang. Okay, sekarang kita ada 14. Kita nak cari soalan. Dia akan auto set untuk sama tajuk dengan yang kita punya. Okay. Kalau kita buat, katalah kita buat tajuk sains, cahaya. Dia akan carikan result untuk cahaya punya soalan. Okay, dia akan carikan untuk kita siap-siap. Jadi ni sejarah Malaysia. Jadi tadi kita dah tadi kita dah ada 14 tadi kan, kita dah buang satu gambar tu, kita tambah lagi satu. Okey. Dah jadi kita ada 15 soalan. Okey, dah. Cukuplah, sekarang banyak-banyak kan. Lama pula. Kan? Okey, kita publish. Publish. Okey, kita dah ada dah soalan kita. Oh, tadi saya terlupa untuk set jadi private. Kita klik balik edit. Okey, oh dah private dah. Okey, kita publish balik lah. Okey, sekarang kita akan main secara test secara individu. Okay, tak ada redemption question. Okay, kita start a live quiz klasik. Klik kat test. Okay, kat ni kita boleh set tau. Berapa kali murid tu boleh cuba. Kalau kita nak bagi dia cuba banyak kali, kita set lah. Okay, mungkin unlimited, mungkin 5 kali, mungkin 3 kali. Kalau kita nak buat PBD kan boleh banyak kali kan. Okay, jadi kalau boleh banyak kali, kita bagilah unlimited. Okay. Okay, show answer during activity ni off. Selalunya saya akan off. Okay, after activity, baru kita on. Kalau kita nak suruh dia cuba banyak kali, janganlah on. Kalau tak, buat apa suruh dia cuba, baik bagi dia terus jawapan. Betul tak? Okay. Okay, yang ni yang untuk banyak-banyak set tadi tu, adaptive learning. Tapi kita pakai account free, tak adalah. Okay. Okey, sekarang kita dah test. Jadi setiap murid tu susunan soalan dia tak sama. Soalan tak sama Soalan satu untuk murid A tak sama dengan murid B. Okey, jadi kita akan main secara individu. Okey, copy link, kita share dekat dalam kita punya Google Meet punya chat. Dan cikgu pun boleh join. Okey, klik je. Okay, kali ni secara individu cikgu. Kadang-kadang kan ada yang tulis dia tak nak ubah nama dia tulis lah bukan nama sebenar lah apalah. Okay. Tapi sebenarnya bila dekat report tu benda ni je yang tulis dekat dalam kurungan tu, bukan nama sebenar tu. Akaun dia tetap ada nama dia. Okay. Bukan nama sebenar pun kita tahu dah akaun siapa. Okay. Miau. Tahu dah tu siapa Queen Laksa. Siapa? Kat link dia tu. Okay, baru ada 15 orang. Kita ada 69 orang dalam ni. 60 tolak saya, 67 lah.
Okey. Pak Cikgu. Okey, ni kadang-kadang kalau dalam kelas sebenar pun macam ni lah. Kita tunggu kadang-kadang murid bila dia nak masuk quizzes tu, terutama yang pakai pakai handphone tu kan. Dia nak tukar-tukar daripada Google Meet pergi ke dalam apps quizzes tu, dia tak cekap lagi, dia jadi kita akan ambil masa lah untuk tunggu juga. Okey, tu pasal kadang-kadang quizzes ni kalau ada masa 5 minit, terutama bila kena pantau. Kena tengah pantau tu tak payah pakai lah kalau dah 5 minit tu sebab nak tunggu pun lama. Okay? Jadi kita kena bahagi masa betul-betul kalau kita nak guna quizzes ni dalam kita punya sesi PDPR yang ada pemantauan. Kalau kita kelas biasa, kita boleh terangkan, kita ada dalam masa setengah jam ke 20 minit lagi, kita boleh buat 10-20 soalan untuk quizzes. Tapi kalau 10 minit nanti cikgu yang berpeluh, bukannya murid. Murid dia tenang je. Pula-pula kalau tengah pemantauan kan, kita nak buat penutup, lepas tu kita buat pula penilaian dulu sebelum penutup. Sebenarnya kalau ikutkan yang sebenar, penilaian tu boleh berlaku pada setiap tahap, bukan semestinya dekat-dekat nak penutup tu. Kat mana-mana pun kita boleh selitkan aktiviti penilaian. Okay? Mula-mula tu pun cikgu boleh gunakan juga sesi penilaian ni. Okay? Macam saya buat tadi tu kan, cikgu boleh juga. Okay? Okay, kita ada 24 orang. Sekarang dah 11.35, ada beberapa perkara lagi saya nak sentuh. Jadi kita mula dululah. Yang lambat pun masih boleh join Nombor 1 Cikgu Muhammad Zafran. Queen Laksa nombor 2. Niau nombor 3. Oh, dah dipotong oleh Cikgu Hafiz. Cikgu Amal masih mengekalkan 100% dengan Cikgu Dayah. Cikgu Maria pun ada. Okey, Cikgu Zafran dah habis. Okey, Kuih Laksa pun dah habis. Okey, Cikgu Hafiz memotong Kuih Laksa. Cikgu Azrina pula potong Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz boleh potong. Oh, Cikgu Hafiz terus nombor 1. Cikgu Dayah masih 100% lagi ya. Cikgu Dayah terus nombor 1, 100%. Wah, hebatnya Dayah. Okey, 2 minit lagi cikgu.
Cikgu Saf pun 100% lagi tu. Cikgu Khadijah pun 100%. Okey, 1 minit terakhir. Okey, 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita ada 2 orang cikgu yang 100%. Cikgu Daya dan Cikgu Saf. Okey, oh, 70 markah je bezanya. Okey, 70 markah saja bezanya. Okey, inilah report dia. Okey, ni report dia. Kita boleh juga tengok soalan yang paling susah. Ni soalan paling susah. 18 orang sahaja. 18 orang salah. 18 macam mana nak cakap 18 orang saja yang betul. 18% saja yang betul. Apa saya ni? Lapar kot. Okey, pada tahun bilakah Singapura tengok dikeluarkan dari Malaysia? Tengok semua dah pelat-pelat dah. Oh, ramai yang menjawab 1963 Okey, kita tengok ni 18% saja yang betul. Pejuang kemerdekaan di Kelantan. Okey, ni ramailah. Okey, Pahang. Oh, mungkin bukan cikgu sejarah kot. Okey. Ataupun dia tak baca pun, dia tekan je. Okey, itu cara kita. Yang tu tadi kita boleh buat juga sesi perbincangan, wrong answer discussion. Teruk je saya. Okey, semenjak tengok Caprice punya video ni saya pun dah pelat. Okey, wrong answer discussion. Okey, okey, kita boleh juga tengok soalan-soalan tadi macam soalan yang susah ni. Kita bincangkan dengan murid. Kenapa soalan ni salah, okay, apa jawapan yang betul. Lepas tu kita boleh minta pendapat murid kenapa ataupun soalan ni sebenarnya yang salah. Okay. Kadang-kadang kita copy orang, kita pun tak tahu jawapan dia apa. Okay. Okay, itu cara kita buat mode untuk quizzes secara test. Okay, dia ada, tadi saya dah tunjuk secara team dan juga secara test. Okay, reportnya kita boleh tengok dekat dalam bahagian report. Ini adalah report yang kita buat 2 tadi dan report ni kita boleh save. Okay, kita boleh save, download secara Excel. Okay, dia akan keluarlah Excel macam tu. Okay, dia akan keluar Excel dekat bawah tu nanti. Okay, dan kita boleh simpan. Okay, ataupun kalau kita linkkan kita punya quizzesnya dengan Google Classroom, lagi mudah, kita boleh terus send pada murid. Okey, satu lagi, kat mana kita punya soalan-soalan tu tadi? Kita punya soalan-soalan yang dah dibuat ada kat dalam library kita. Okay, dalam library kita. Jadi library kita ni kita boleh je buat collection. Okay, kita boleh buat collection macam mana? Kita klik dekat my library, dekat sebelah kanan kita ni ada collection. Okay, kita buat folder lah. Jadi senanglah kita nak cari, tak adalah scroll macam ni. Okay, sekejap saya tunjukkan dalam saya punya akaun saya lah. Akaun tu tadi saya jarang pakai. Okay, ni dalam library. Okay, ni dalam library saya. Soalan yang paling baru akan berada di atas sekali. Okay, ni yang soalan yang saya carilah. Okay, kalau collection, ni dekat sini. Okay, dekat sini.
dekat tepi ni. Kita boleh susun kita punya soalan-soalan tu ikut kita punya kelas. Macam ni, sains tahun 4 saya makan. Ni kelas yang saya nak pakai. Okay. Untuk, ni bukan untuk saya tau sebenarnya. Yang kalau tahun 4 saya makan ni, sebab saya tak ajar tahun 4. Ni untuk wife saya. Okay. Saya tolonglah cari sebab dia jaga anak, saya boleh buat benda lain. Kalau tak nanti saya kena jaga anak. Susah tau. Okay, saya sanggup ada laptop lagi buat kerja saya daripada jaga anak. Tapi kadang-kadang kena jagalah sebab kalau dia ada kelas, jenuh lah, takkan dia juga nak jaga anak kan. Okay, kalau tahun 5. Okay, ni tahun 5, saya punya tahun 5 untuk saya pakai. Tahun 5 dan tahun 6 ni saya punya ni lah. Saya punya bahan sendiri. Okay, untuk ujian dan juga PKSK. Okay, ni kita nak buat lah ikut tema. Okay, saya rasa saya sharekan dulu link untuk sijil quizzes ni. Okay. Okay, saya minta cikgu-cikgu isi, saya share kat dalam chat. Okay. Untuk tu, selain daripada tu, kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh kemukakan. Kita berhenti pukul 12 cikgu Liza? Ya, pukul 12. Okay, kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Okay, saya minta cikgu-cikgu isikan form untuk quizzes dan cikgu akan dapat sijil teruslah. Sijil quizzes. Sijil dari quizzes Asia Pasifik. Okay. Selain daripada kehadiran slot kedua ni, cikgu isi juga link untuk quizzes dan cikgu akan dapat sijil serta-merta lah. Jangan share di luar kawasan, di luar kita punya GM Okay. Yang group camp tu saya rasa tak boleh lah kot sebab dia ada lah sijil tu. Saya tak sempat nak buat design lain, saya pakai design yang sama je. Okay. Okay, nama-nama ni tadi saya akan hantar ke pihak quizzes. Kemungkinan cikgu akan dapat satu lagi sijil lah nanti. Okay, sijil yang lain pula daripada quizzes. Kalau yang geng camp tu nak isi pun isilah. Boleh je. Okay cikgu, saya buka kepada soalan. Okay, saya buka kepada soalan. Apa-apa sahaja berkaitan quizzes. Okay, sebelum kita mula, kita nak habis lah, baru nak mula. Okay, sebelum kita habis, saya tunjukkan dekat ruangan create ni, dia ada dua. Satu quiz yang kita buat macam tadi tu, yang kita, okay, macam mana nak tahu ID murid yang tidak guna nama sebenar sebab pernah terjadi kena hack, tak boleh remove. Ajaib ni, tak boleh remove. Sebab selalunya kalau nama yang bukan nama sebenar tu kita boleh remove, Cikgu Fidah. Okay, kalau dia tulis nama Miau ke apa ke, kadang nama garut tu, sebelum kita mula kita boleh remove. Tapi kalau kita dah mula kita tak boleh remove. Sebelum kita tekan start tu kita masih boleh remove dia. Okay. Kalau kita dah start kita tak boleh nak ni. Tak boleh juga Okay, saya tak pernah pula jumpa kejadian macam tu. Okay. Macam ajaib ni. Sebabnya kalau kita keluar je dekat nama budak tu kan, nama murid yang join tu, kita masih boleh remove. Ataupun Cikgu Fidah boleh cuba refresh balik ataupun macam ni lah. List nama murid kita akan tengok dekat sini, dekat report. Okay. Dekat report ni, pergi klik kat quizzes, ni report dia. Okay. Ibu perasan tak nama yang tu tadi? Okay, sebenarnya kalau tu kita boleh tengok ni. Kalau dia tu dia ada nama ni. Ni nama dia login. Ni nama yang dia pakai dalam kelas. Dalam kelas kita tadi. Kalau tak tadi tu nama login je lah. Okay. So pasal kadang-kadang quizzes ni elok kita gunakan dalam Google Classroom juga. Okay. Kita mula balik Create tadi kita ada dua. Satu quiz, satu lesson. Lesson macam mana saya buat tadi. Yang mula-mula tadi. Itu kita guna lesson. Okay, saya guna lesson. Okay, yang ni. Okay, bila kita guna lesson, dia punya slide
Okay. Semua bahan saya termasuk slide. Okay. Termasuk slide ada dekat dalam lesson tu. Jadi saya ajar, saya buka quizzes je satu. Saya punya PDF, saya punya apa semua dah integrate dalam ni. Okay. Slide ni saya guna Canva je. Okay. Guna Canva. Kalau kita nak guna lesson biasa, kita boleh guna apa? PowerPoint, kita boleh masukkan Google Slide dalam kita punya lesson dekat quizzes ni. Okay. Cuma bezanya lesson percuma dengan lesson berbayar tak boleh masuk video. Kalau lesson berbayar ni boleh masuk video. Kalau kita nak embedkan daripada YouTube pun boleh. Tapi kalau yang free tak boleh. Okay. Dia tak bagi. Okay. Okey, cikgu ada soalan lain? Okey, baru tak ramai lagi yang isi ni. Kalau boleh isilah ramai-ramai. Okey. Saya share sekali lagi link dia. Okey, kita ada lagi masa cikgu. Ada soalan lagi? Okey, tak ada soalan, saya bagi soalan lah. Okey, katalah kita nak guna quiz yang kita buat tadi. Okey, kita teka nama makanan popular di Malaysia. Macam mana kita nak share? Betul. Upgrade super tu jadi macam mana? Macam super, macam pro account. Ya, betul. Upgrade tu super tu dia jadi super account lah. Quizzes dia ada basic dengan super account. Bila super account dia akan tulis super account kat sini. Okay. Dia akan tulis super account dekat sini. Kalau satu lagi account, kalau yang beli melalui e-didik tu. Okay, kejap Ada kan yang siapa yang ada masuk dalam e-didik tu, dia ada beli hari tu. Saya tengok ada yang cikgu apa nama dia. Buat beli secara pukal tu. Dia akan ada account school and district. School and district account ni. Macam ni. School and district account. Okay. Ni wife saya punya account. Okay. Super trainer dia dapat account yang ni percuma. Jadi saya punya account dah memang ada super account. Jadi untuk dapatkan tu saya tak boleh pakai dalam account saya. Saya terpaksa lah bagi kat wife. Okay. Saya bagi kat wife. Dia tulis lah school and district account. Apa bezanya school and district account ni? Bila cikgu buat bahan, cikgu tak private kan bahan cikgu. Semua yang ada dalam school and district account ni boleh je guna bahan cikgu. Okay. Boleh dia guna. Report dia boleh tengok. Semua dia boleh tengok. Tu keburukan dia lah. Tapi yang bagusnya kita ada kumpulan yang berkongsi bahan, berkolaboratif untuk membuat bahan. Itu beza dia. Ni wife saya lah. Uzi Super Trainer. Sebab account tu saya bagi dekat dia. Okay. Sekarang ni kita kembali kepada soalan tadi. Okay, kita dah buat tadi. Teka nama Cikgu Khalijah yang e-didik tu. Okay. Teka nama makanan popular di Malaysia ni kita dah buat. Lepas tu kita nak share secara homework. Okay. Kita dah ajar-ajar, katalah dah habis masa ataupun cikgu kena masuk meeting pagi. Okay, tak sempat nak buat penilaian. Cikgu assign as homework. Okay. Oh, salah soalan pula. Ni soalan mana? Oh, saya dah log out rupanya. Hampir. Apalah, guna akaun yang ni. Okay. Okay. Sumber asas bahan. Okay, kita ada sumber asas bahan ni, kita nak assign as homework. Okay. Kalau akaun percuma, dekat custom deadline ni, dia terhad kepada 14 hari sahaja. Okay. 14 hari sahaja kalau akaun percuma. Kalau akaun super account dia ada no deadline ni lah. Maknanya budak boleh jawab pada bila-bila masa. Okay, 14 hari tu daripada hari ni lah kita boleh set. 14 hari. Kita kan selalunya kita tak bagi lama pun kan. Kita bagi 2-3 hari lepas tu kita tutup. Nanti dia akan bagi notification yang account soalan tu telah pun ditutup. Ataupun
cikgu rasa tak cukup masa, cikgu boleh je buka balik, bukan buka balik, cikgu boleh panjangkan tempoh deadline ni selagi dia tak sampai ke due date dia. Contohnya, katalah kita dah set kat sini, tarikh tutup dia minggu depan, 6 hari bulan. Okay, 5 hari bulan cikgu rasa murid tak ramai lagi jawab. Cikgu nak tambah lagi masa. Cikgu tambah sahaja masa, dia akan tambah balik 14 hari. Okay, dia tambah balik 15 ke 15 Oktober pula daripada 6 hari bulan. Selagi dia tak sampai due date, selagi itulah cikgu boleh extend tarikh mati soalan tu. Okay. Kalau dah sampai due date, tak boleh dah. Dia dah tutup, tak boleh buka balik kecuali cikgu ada account super. Okay, itu cara kita assign homework. Okay. Lepas tu bila cikgu dah assign tu, sharekanlah link tu dekat mana-mana media sosial cikgu lah. Sama ada WhatsApp ke, Telegram ke. Dan kita boleh je dapat report tu apabila murid dah pun jawab soalan. Okey cikgu, ada soalan lain? Tak ada dah kot cikgu. Ni jap, ada jap. Cikgu Ada. Iliana Hidayah. Macam MOE punya tu school and district dan tak ada dah cikgu. Okay, dulu dia bagilah. Tapi tak lama pun dia bagi yang free tu. MOE kita tu kan, yang akaun delima tu tak ada dah. Sekarang ni kalau kita pakai ID MOE pun kena upgrade ke super kalau cikgu nak super account. Kalau tak, dia masih bagi akaun basic sahaja. Okay. Upgrade ke super tu kena bayar berapa? Bayar tu saya tak pastilah sebab saya bukan menjual kuisis ni. Saya pun tak tahu. Okay. Sebabnya saya dapat hari tu saya upgrade, saya dapat offer yang kuisis tu offer diskaun. Jadi saya upgrade dalam RM60 kot untuk 1 tahun. Lepas tu saya tengok e-didik buat RM90 tak salah saya. Saya pun tak pastilah. RM90. Lepas tu bila saya jadi trainer tu dia bagi lagi satu akaun, saya bagi kat wife lah. Tu je. Sebenarnya kalau ikutkan dia akan bagi akaun free untuk giveaway lah untuk tu, tapi belum dapat lagi cikgu. Jadi kita mula awal ni sebenarnya. Kalau kita mula lewat mungkin dah dapat lah. Mungkin boleh kita buat soalan-soalan tadi tu kan. Yang dapat nombor 1 tu saya boleh bagilah giveaway free super account, tapi tak dapat lagi. Okay. Tapi Ya, apa lagi satu soalan saya nak tanya. Yang quizzes ni kita boleh, kalau kita nak create sendiri, dia ada limited tak? Ke boleh je berapa-berapa soalan? Setakat ni tak ada cikgu. Paling banyak saya buat 100 soalan. Tapi bila 100 tu kalau kita nak buat kelas, lama tu cikgu. 45 minit pun tak tentu lagi habis murid tu jawab. 1 jam kita boleh duduk melepak je tunggu budak jawab. Okay, ataupun cikgu nak buat 100, cikgu guna, kalau cikgu ada akaun super lah nanti. Okay, cikgu ada adaptive learning ni. Adaptive learning ni kita boleh set soalan yang macam saya cerita tadi untuk 40 soalan ke. Okay, kalau saya on ni adaptive learning, question per attempt, saya boleh set soalan tu berapa. Okay, katalah kat sini kita ada 12 yang maksimum soalan ni kan. Kalau katalah kita ada 100, kita boleh buat 40 soalan. Lepas tu berapa kali budak tu boleh jawab. Kalau budak tu jawab 2 kali, 40 yang pertama soalan lain, 40 yang kedua tu soalan lain. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay. Lepas tu kalau kita dah create satu soalan, satu topik kita dah buat, dia ada expired ke? Tak ada. Selama-lamanya ada? Soalan tak ada expired. Kalau yang ada expired tu kita punya task tu. Kita hantar tugasan, dia akan ada expired. Kalau kita punya soalan ni selagi akaun kita ni wujud, selagi itulah dia akan terus berada dekat dalam akaun kita ni lah. Dia takkan matilah. Maknanya bila-bila, cikgu janganlah tanya macam nak sambung PDPR je. Walaupun saya sukalah benda-benda macam ni, tapi dah kadang-kadang tu ada bahasa tak larat juga kan. Nak kena bersemuka juga. Feel dia tu lain. Okay, feel dia tu lain sikit. Okay. Dah ada orang mengaji dah. Okay. Baiklah, saya insaf dah ni. Okay, saya semula. Kalau macam tu daripada saya rasa setakat ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, terlepas kata, terlebih gurau.
yang baik tu semestinya daripada Allah. Saya ni hamba yang lemah, banyak lagi kesilapan dan banyak lagi yang saya perlu belajar. Minta maaf atas segala. Saya serahkan kepada Cikgu Amal. Okey, terima kasih Cikgu Herman. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Herman atas ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Diharap Cikgu Herman tidak jemulah berkongsi ilmu dengan kami. Okey, baiklah sekarang kita akan berehat sekali lagi dan program kita akan diteruskan dengan slot yang ketiga. Terima kasih Cikgu Herman. Iaitu Google Meet Advance pada jam 3 petang. Tengok sesi gambar. Oleh kawan saya iaitu Puan Rosmah binti Akomat. Okey, sebelum kita berhenti, kita angkat gambar dulu macam tadi, okey? Onkan kamera semua. Okey, semua dah onkan kamera. Ini tak buat Cak Nak. Okey. Okey, 1, 2, 3. Tapi tak ramai lagi tu. Kita tunggu sekejap, sikit lagi. Okey. Okey. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, bebas. Jatuh kerusi kan bebas. Terima kasih Cikgu Herman. Okey, itu sahaja. Terima kasih Cikgu. Okey, jangan lupa isi borang pendaftaran untuk slot yang kedua di ruangan chat tadi. Yang ini untuk CJ yang sekolah kita bagi. Dan lagi satu link yang Cikgu Herman bagi. Ada 2 link kita kena isi. Okay, saya sekolah. Ada yang nak link lagi, nanti tengok kat situ. Okey, sekian sahaja untuk sesi ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang saya mengendalikan program slot 1 dan slot 2 sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian sahaja, kita jumpa lagi pada jam 3 petang bersama dengan rakan saya Puan Rosmah binti Akomat. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Amal. Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Amal. Okay, Terima kasih Guru. Terima kasih kepada guru-guru daripada sekolah lain juga. Terima kasih semua SKI Tawar. Okay. Ada kawan saya daripada Sarawak pun ada. Terima kasih Puan. Terima kasih SK Lumut. Okay, terima kasih Cikgu Herman lagi sekali. Jangan jemulah kalau kami ajak lagi. Okey, terima kasih. Boleh tu nanti dia boleh buat yang super pula. Yang ada bagi apa? Giveaway tu. Lagi ya. Tunggu dapat dululah. Okey. Okay, selamat solat Jumaat Cikgu Herman. Okey, terima kasih. Jangan lupa ya, nanti kita masuk balik ya. Kita akan mula 3, jadi dalam 2.45 tu link akan buka lah 2.30. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak Iza. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Wassalam. Bye. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi ya petang. Terima kasih Cikgu Maria. Sama.